Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, kita mulahkan kebaktian penginjilan kita atas talian pada malam ini. 奉主耶稣基督圣名，我们开始今天晚上线上的布道会。 Pertama-tama saya menyampaikan salam damai sejahtera kepada semua seiman yang turut serta dalam kebaktian ini. 首先问候在线上各位参与今天晚上布道会的同龄们亲朋戚友，大家平安。 Tidak lupa juga kepada rekan-rekan sekerja dan juga para kawan-kawan yang turut serta dalam kebaktian penginjilan malam ini. 也不忘记问候参与今天晚上布道会的各位亲朋戚友，各位同龄弟兄姐妹。 Baik, untuk memulahkan acara kita pada malam ini, 来开始我们今天晚上的布道会。 kita akan mendengar beberapa buah kidung yang disampaikan oleh kumpulan choir. 我们将要聆听诗班所呈现的几首诗歌。 Kita sama-sama menikmati, semoga kita terhibur. 我们一起来聆听。 Persilakan. 诗班请。 Terima
Kita bersyukur di atas kuayah yang disampaikan oleh dua kumpulan kuayah tadi. 我们谢谢刚才呈现诗歌的2个诗班， Semoga itu menghibur setiap kita yang mendengarnya. 圣愿我们借着所听的诗歌能够安慰我们的心。 Semoga Tuhan memberkati segala usaha dan jeripayah kumpulan kuayah ini. 愿主纪念这2首诗班2支诗班所付出的辛劳。 Seterusnya kita akan berdoa untuk memohon pimpinan Tuhan. 接着下来我们一起祷告，求主带领我们的布道会。 Dalam doa pertama kali ini, diminta sekalian berdoa dalam hati dan doa ini kami akan pimpin. 在这第一次的祷告当中，请大家同心默祷，我们将以悟性来祷告。 Sila berdoa dalam hati. 请大家同心默祷。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa. 奉主耶稣基督圣名祷告。 Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau pada malam hari ini. 主啊，我们今天晚上感谢你， Engkau memberi kesempatan kepada kami mengadakan kebaktian penginjilan atas talian. 你上次机会给我们来举办这个线上的布道会。
dengan tema yang kami bincang kehidupan manusia dan anugerah keselamatan. 我们所探讨的题目就是人生与救恩。 Seperti yang kami sedia maklum, ya Tuhan, 主啊，我们大家都知道， melalui Alkitab-Mu manusia yang Kau cipta dalam Adam dan Hawa ini 借着圣经，我们知道你所创造的人类亚当跟夏娃， telah melanggar ketetapan-Mu di Taman Eden. 他们在伊甸园里面已经违背了你的命令， sehingga mendatangkan dosa kepada setiap manusia. 为全世界的人类带来了这个罪恶。 Alkitab mengatakan oleh dosa telah masuk ke dalam dunia. 圣经说这个罪就进入了这个世界， Dan demikianlah dosa itu juga maut. 这个罪也带来了死亡。 Dan demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. 死亡就临到了众人。 Oleh yang demikian, manusia perlukan anugerah keselamatan-Mu Tuhan. 因此主啊，我们全人类都需要你的救恩。 Maka malam ini hamba-Mu akan menyampaikan message ini 所以今天晚上你的仆人将阐明这个道理， supaya setiap orang mendengar dan menerima anugerah keselamatan-Mu itu. 好让所听到的人他们能够接受领受你的救恩。 Oleh itu, kami mohon penyertaan-Mu 因此我们祈求你与我们同在， supaya apa yang kami sampaikan di sini menurut kehendak-Mu yang benar. 好让我们在这里所行的一切能够遵照你的旨意。 Berilah hikmat hamba-Mu ini dan juga penterjemah supaya apa yang kami sampaikan itu adalah bersesuaian di dalam Alkitab. 求你赏赐智慧给你的仆人来传讲你的福音，也帮助翻译员能够翻译的正确。 Demikian juga kawan-kawan kami yang turut serta mendengarkan kebaktian pada kali ini. 还有在线上来聆听这次的福音布道的各位亲朋戚友， Engkau membuka hati mereka 求你打开他们的心， agar anugerah-Mu yang berkelimpahan itu menyertai setiap mereka dan mereka akan sadar dan percaya kepada Engkau. 好让你的丰盛的恩典能够进入他们的心，让他们能够相信接受你。 Kami juga mohon ya Tuhan agar kebaktian pada malam ini berjalan dengan lancar tanpa apa-apa halangan. 我们也祈求主啊，求你带领我们今天晚上的布道会挪走一切的阻挡。 Demikianlah doa yang kami panjatkan, kiranya nama-Mu dimuliakan dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. 我们这样向你祈求祷告，愿一切尊贵荣耀归你的圣名，从以前、现在到永远。 Haleluya, amin. 哈利路亚，阿门。 Baik, sekali lagi saya menyampaikan salam damai sejahtera kepada semua yang turut serta dalam kebaktian atas talian malam ini. 再次问候在线上的各位亲朋戚友、各位同龄弟兄姐妹大家晚上平安。 Malam ini kita akan membincangkan satu judul yang berbunyi kehidupan manusia dan anugerah keselamatan. 今天晚上我们所谈论的题目就是人生与救恩。 Anugerah keselamatan ialah anugerah penyelamatan Tuhan terhadap manusia. 救恩就是神拯救人类的恩典。 Seperti yang tercatat dalam Titus pasal 2 ayat 11. 正如在提多书第2章11节那里记载。 Mari kita lihat Titus pasal 2 ayat 11. 我们大家请看提多书的第2章11节。 Ayat 11. 11节。 Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. 因为神救众人的恩典已经显出来。 Baik, di sini menjelaskan
penyelamatan Tuhan terhadap manusia itu sudah jelas. 这里说明神救众人的恩典已经显明出来了。 Jadi artinya Tuhan akan menyelamatkan manusia dari dosa. 意思就是说，神把人类从罪恶里面救出来。 Sebab itu anugerah penyelamatan Tuhan ini 因此神的救恩 adalah anugerah yang adalah pemberian Tuhan. 也就是神赐给我们的恩典。 Mari kita lihat dalam Efesus pasal 2. 我们再来看这个以弗所书的第2章。 Efesus pasal 2 kita baca ayat 8. 第2章我们来看第8节。 Ayat 8. 第8节。 Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. 你们得救是本乎恩，也因着信。这并不是出于自己，乃是神所赐的。 Baik, di sini dikatakan anugerah keselamatan Tuhan itu adalah diberikan oleh Tuhan sendiri. 这里说到神的救恩是神所赐给我们的。 Ini disebabkan karena kemurahan Tuhan. 这因为是神的慈爱。 Maka Tuhan memberikan anugerah keselamatan kepada manusia. 神就把这个救恩赏赐给世人。 Walaupun kita percaya Tuhan itu, 虽然我们相信神， tetapi sebenarnya itu tidak tergantung kepada usaha orang itu. 其实这不由于我们本身的努力， Sebaliknya itu adalah kemurahan Tuhan. 这乃是神的恩惠。 Mari kita lihat dalam Roma pasal 9. 我们来看这个罗马书的第9章。 Roma pasal 9 ayat 16. 第9章来看第16节。 Ayat 16. 16节。 Jadi hal itu tidak tergantung kepada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. 据此看来，这不在乎那定义的，也不在乎那奔跑的，只在乎发怜悯的神。 Jadi walaupun anugerah keselamatan itu adalah diberikan oleh Tuhan. 虽然这个救恩是神所赏赐的， Dan ramai orang yang menerima anugerah ini. 也有很多人都已经领受了这个恩典。 Tetapi sebenarnya bukanlah usaha manusia itu sendiri, tetapi melainkan itu adalah kemurahan Tuhan. 其实这个不是由于人所付出的努力，乃是神所给予的怜悯。 Anugerah keselamatan ini juga adalah diberikan Tuhan dengan secara percuma. 神的这个救恩也是白白的赏赐给我们。 Kalau kita lihat dalam Roma pasal 3. 假如我们来看罗马书的第3章。 Roma pasal 3 ayat 24. 第3章的24节。 Ayat 24. 24节。 Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. 如今却蒙神的恩典，因基督耶稣的救赎，就白白的称义。 Jadi di sini dikatakan penebusan Tuhan itu adalah percuma diberikan kepada manusia. 这里说到神的救赎是白白的赏赐给我们。 Mari kita lihat dalam Yesaya pasal 55. 我们再来看这个以赛亚书的55章。 Yesaya 55 kita baca ayat 1. 55章我们来看第1节。 Ayat 1. 第1节。 Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air, dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah
terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. 你们一切干渴的都当就近水来，没有银钱的也可以来，你们都来买了吃，不用银钱，不用价值，也来买酒和奶。 Jadi ini adalah satu ajakan 这里是一个这个预表， supaya kita akan mengambil percuma ya anugerah Tuhan itu. 对不起，这个是一个邀请，就是邀请我们来领取神的救恩。 Nabi ini berkata, hai semua orang yang haus. 这里先知说，你们一切干渴的， minumlah air. 你们当来喝水。 Dan marilah terima gandum tanpa pembeli dan juga anggur dan susu tanpa bayaran. 你们都来买了吃，不用银钱，不用价值，也来买酒和奶。 Jadi Tuhan mau supaya manusia menerima anugerah keselamatan ini dengan percuma. 神要世人白白的来领受他的救恩。 Jadi tidak perlulah manusia itu membayar sesuatu untuk menerima anugerah ini. 所以人类并不需要花费任何的代价，就能够得到神的救恩。 Ini karena Tuhan ingin menyelamatkan manusia. 因为神要拯救世人， Sebab Tuhan tidak mau seorang pun manusia itu binasa. 神不愿一个人沉沦， Sebaliknya Tuhan mau supaya semua manusia berbalik dan bertobat. 乃愿人人都能够悔改。 Mari kita lihat dalam 2 Petrus pasal 3. 我们来看彼得后书的第3章， 2 Petrus pasal 3 ayat 9. 彼得后书的第3章第9节， Ayat 9. 彼得后书的3章9节， 2 Petrus pasal 3 ayat 9. 彼得后书3章第9节， Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. 主所应许的尚未成就，有人以为他是单言，其实不是单言，乃是宽容你们，不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改。 Jadi di sini jelas memberitahu kita 这里很清楚的告诉我们， bahwa Tuhan akan mau supaya manusia itu diselamatkan. 神愿每一个人都能够得救， Tuhan tidak menghendaki ada yang binasa. 神不愿一人沉沦。 Jadi anugerah keselamatan Tuhan itu sudah nyata terhadap manusia. 所以神的救恩已经向世人显明了。 Karena satu anugerah keselamatan itu adalah pemberian Tuhan. 因为这个救恩是神所赐的。 Kedua, karena anugerah keselamatan itu diberikan Tuhan dengan percuma. 第二就是这个救恩是白白的赏赐给世人。 Baik, seterusnya kita akan belajar. 接着下来我们一起来学习。 Kenapa manusia memerlukan anugerah keselamatan? 为何世人需要这个救恩呢？ Jadi kita bincang beberapa perkara. 我们来谈论几件事情。 Yang pertama 第一， ialah untuk melepaskan manusia itu dari maut. 要使人脱离了罪恶。 Mari kita lihat Kejadian pasal 2. 我们来看创世纪的第2章。 Kejadian pasal 2 ayat 17. 第2章我们一同来看第17节。 Ayat 17.
第2章的第17节。 Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. 只是分别善恶树上的果子你不可吃，因为你吃的日子必定死。 Baik, Adam dan Hawa makan buah larangan di Taman Eden dan mereka mati. 亚当跟夏娃在伊甸园里面已经吃了这个禁果，结果他们都死了。 Dan kalau kita membaca dalam kitab Kejadian pasal 2 dan pasal 3 ini. 假如我们读这个创世纪第2章跟第3章， Jadi akhirnya mereka itu telah dihalau dari Taman Eden. 他们最终被神赶出了这个伊甸园。 Jadi oleh dosa manusia yang pertama dicipta Tuhan ini. 所以神所创造的第一代人类， Alkitab mengatakan karena dosa mereka semua orang terpalit. 甚至说就是因为他们所犯的罪，全世界的人都犯了罪。 Mari kita lihat Roma pasal 5 ayat 12. 我们看罗马的第5章12节。 Roma pasal 5 ayat 12. 罗马书第5章12节。 Ayat 12. 12节。 Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjelar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. 这就如罪是从一人入了世界，死又是从罪来的，于是死就临到众人，因为众人都犯了罪。 Baik, di sini dikatakan karena dosa Adam. 这里说到因为亚当的罪， Semua orang berdosa. 全世界的人都犯了罪。 Dan dosa itu juga adalah maut. 又是从罪来的。 Demikianlah maut itu telah mengenah kepada semua orang. 于是死就临到了众人。 Karena itu Alkitab mengatakan, 因此圣经这样说道， maut berkuasa dari zaman Adam. 这个罪从亚当的时代已经掌权了。 Kita lihat dalam Roma pasal 5 ayat 14. 我们看罗马书5章的14节。 Roma pasal 5 ayat 14. 罗马书5章14节。 Sungguh pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. 然而从亚当到摩西，死就做了王，连那些不与亚当犯一样罪过的，也在他的权下。亚当乃是那以后要来之人的预像。 Di sini dikatakan mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang dibuat oleh Adam. 这里说到，连那些不与亚当犯一样罪过的人， juga terpalit dengan dosa Adam ini. 他们也附在亚当的这个罪下。 Jadi menunjukkan semua orang yang di bawah Adam itu telah pun berbuat dosa. 意思就是说，亚当之下的所有人都犯了罪。 Dan Alkitab mengatakan upah dosa itu ialah maut. 圣经说，罪的工价乃是死。 Dalam Roma pasal 6 ayat 23. 在这个罗马书6章的23节。 Roma pasal 6 ayat 23. 罗马书6章23节。 Sini di kalimat pertama mengatakan sebab upah dosa ialah maut. 上半段这里说到，因为罪的工价乃是死。 Jadi untuk melepaskan manusia daripada maut ini, 要拯救罪人脱离这个死亡， maka manusia perlukan anugerah keselamatan Tuhan. 那么人类就需要这个神的救恩。 Jadi itu sebab yang pertama.
这个就是第一个原因。 Sebab yang kedua, 第二个原因 kenapa manusia memerlukan anugerah keselamatan? 为何世人需要这个救恩呢？ Yaitu yang kedua ialah untuk melepaskan manusia daripada kuasa iblis. 因为要使世人脱离这个魔鬼的权势。 Mari kita lihat dalam 1 Yohanes pasal 5. 我们来看约翰一书的第5章。 1 Yohanes pasal 5 ayat 19. 第5章的19节。 Ayat 19. 5章的19节。 Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. 我们知道我们是属神的，全世界都窝在那恶者的手下。 Kalimat terakhir mengatakan di seluruh dunia di bawah kuasa, berada di bawah kuasa si jahat. 这里下半段这里说到，全世界都窝在那恶者的手下。 Jadi selagi kita masih milik dunia ini, 当我们还是属于这个世界， kita masih lagi di bawah kuasa iblis. 我们还是窝在这个魔鬼的权下。 Jadi untuk melepaskan diri kita daripada kuasa iblis, 要拯救我们脱离这个恶者的手下呢， maka kita perlukan anugerah keselamatan Tuhan. 我们就需要神的救恩。 Mari kita lihat satu contoh dalam Alkitab. 我们来看圣经里面的一个例子。 Bagaimanakah keadaan orang yang dikuasai oleh iblis ini? 一个在魔鬼的权下的人，他的情况是如何的？ Mari kita lihat dalam Markus pasal 5. 我们来看马可福音的第5章。 Markus pasal 5. 马可福音的第5章， mulai daripada ayat 1. 我们从第1节看起。 Di sini menceritakan tentang kerasukan setan. 这里说到一个人，一个被蛊， Kan orang yang kerasukan setan. 一个被鬼附的人。 Di ayat 2 memberitahu kita 在第2节这里告诉我们， Yesus baru turun dari perahu itu. 主耶稣一下船， Dan ada seorang yang kerasukan datang kepada Yesus. 一个被污鬼附着的人，就迎着耶稣来。 Di manakah orang ini tinggal? 这个人住在哪里呢？ Kalau kita lihat ayat 5, 假如我们看第5节的话， di sini dikatakan orang ini tinggal di perkuburan. 这个人他住在坟茔里面，或者是坟墓里面。 Jadi kalau manusia sampai tinggal di perkuburan, artinya dia tidak normal. 一个人假如他住在坟墓里面的话，他就是不正常的人。 Ayat 4 mengatakan 第4节这里说到， dia seringkali dirantai, dibelenggu dan dirantai. 这个人经常被人用脚镣和铁链来捆锁， Tetapi belenggu dimusnahkan, rantai diputuskan. 可是这个铁链竟被他挣断了，连脚镣也被他弄碎了。 Ayat 5 mengatakan, 第5节说到， kita lihat ayat 5 kalimat yang terakhir. 我们看下半段， Di sini dikatakan orang ini mencederahkan dirinya. 这里说到他又用舌头来砍自己， Di sini dikatakan memukuli diri dengan batu. 用舌头来砍自己。 Jadi kalau kita lihat keadaan orang yang dirasuki, dikuasai oleh iblis ini,
所以我们看一个被魔鬼所掌控的人的那 Jadi 种状况 kehidupannya itu sangat berbeza dengan orang yang normal. 他的生活跟平常人是非常的不同 Inilah contoh bagaimana seorang itu telah dikuasai oleh iblis. 这个就是一个被鬼掌控的人的一种例子 Jadi manusia memerlukan anugerah keselamatan 因此世人需要神的救恩 supaya terlepas daripada kuasa si iblis ini. 好让世人能够脱离这个魔鬼的权势。 Seterusnya, 接着下来， apakah yang harus kita perbuat supaya menerima anugerah keselamatan? 我们要如何做才能得到神的救恩呢？ Apakah langkah-langkah supaya kita ini menerima keselamatan daripada Tuhan? 我们要行或者是做什么步骤才能够得到神的救恩？ Jadi kita bincang dua perkara. 我们来谈论两件事。 Yang pertama, 第一， harus percaya. 要相信。 Percaya kepada siapa? 相信谁呢？ Percaya bahwa Yesus juru selamat yang tunggal. 相信耶稣就是独一的救主。 Ketika Yesus berada di dunia dahulu, 当主耶稣还在世间的时候， Yesus pernah berpesan kepada murid-muridnya 主耶稣曾经吩咐他的门徒这样说， supaya siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. 信而受洗的必能得救， Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. 不信的将被定罪。 Jadi hanya percaya Yesus juru selamat tunggal. 要相信耶稣是唯一的救主， Dialah Tuhan yang dapat menyelesaikan masalah manusia. 他是唯一能够解决我们人类罪的问题的神。 Karena Alkitab mengatakan, 因为圣经这样告诉我们， di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia 在天下人间没有赐下别的名可以借着得救的， yang olehnya manusia itu dapat diselamatkan. 靠着这个名人能够得救。 Ini tertulis dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. 这记载在《使徒行传》的第4章12节，《 Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. 使徒行传》的4章12节。 Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. 除他以外，别无拯救，因为在天下人间没有赐下别的名，我们可以靠着得救。 Di sini dikatakan hanya di dalam Tuhan. 这里说到只有在神里面， Barulah kita memperoleh keselamatan. 我们才能够得着这个救恩。 Jadi nama Tuhan ini adalah nama yang berkuasa. 所以这个神的名就是有权柄、有能力的名。 Dia nama ini melampaui segala nama di atas di bawah bumi ini. 这个名超越在地上天上的一切的名。 Yesus juga pernah berkata 主耶稣也曾经这样说过， bahwa Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. 他是道路、真理、生命。 Dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. 若不借着他，没有人能够到父那里去。 Mari kita lihat Yohanes pasal 14. 我们来看约翰福音的14章。 Yohanes pasal 14 kita baca ayat 6. 约翰福音的14章，我们来看第6节。 Ayat 6. 第6节，
Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. 耶稣说：“我就是道路、真理、生命，若不借着我，没有人能到父那里去。” Jadi ini menunjukkan hanya percaya kepada Yesus Juru Selamat yang tunggal. 这里就证明只有相信耶稣是唯一的救主， Barulah kita akan menerima anugerah keselamatan Tuhan. 我们才能够得到这个神的救恩。 Baik, yang kedua, 第二， langkah yang kedua supaya menerima anugerah keselamatan 第二个步骤要来得到神的救恩， ialah harus bertobat. 就是要悔改。 Kalau kita lihat dalam Kisah Rasul pasal 2, 假如我们看这个《使徒行传》的第2章 ayat 38, 38节， Penutur Petrus menjelaskan kepada orang banyak 这个彼得长老向众人这样说明， karena mereka bertanya apa yang mereka harus perbuat. 因为他们问使徒们，我们当怎样行？ Jadi Penutur Petrus mengatakan bertaubatlah. 彼得长老就对他们说：“你们个人要悔改。 Dari segi apa kita bertaubat? 我们要在什么事上悔改呢？ Yaitu dari segi kepercayaan yang salah. 就是从我们错误的信仰要悔改。 Jadi apakah contoh kepercayaan yang salah itu? 这个错误的信仰到底是什么呢？ Seperti menyembah berhala. 就如拜偶像。 Berhala ini ada yang berbentuk dan ada yang tidak berbentuk. 这个偶像有些是有形的，也有些是无形的。 Jadi asalkan itu dianggap dikatakan sebagai berhala tidak boleh ya dipercayakan. 只要是偶像，我们不能够相信。 Demikian juga sihir-sihir itu. 还有一些有关这些邪术的事。 Dan juga kita tidak boleh percaya kepada para peramal. 也不能够相信这些行邪术的。 Dan banyak lagi yang berbentuk kepercayaan karut itu. 还有一些很多有关迷信的事情。 Jadi sekiranya kita terjerumus dalam penyembahan yang tidak betul, 假如我们陷入这些不正确的这个敬拜当中， maka itulah perlu kita bertobat 因此我们就需要悔改， dan berbalik kepada Tuhan. 我们要回转到神的面前。 Dan mari kita lihat dua contoh bagaimana sungguh-sungguh itu. 我们来看2个例子。 Pertobatan yang sungguh-sungguh itu. 就是有关切实的悔改。 Kita lihat dalam 1 Tesalonika. 我们来看帖撒罗尼迦。 1 Tesalonika pasal 1 ayat 9. 帖撒罗尼迦的第1章第9节。 Ayat 9. 帖撒罗尼迦的第1章第9节。 Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. 第9节，因为他们自己已经报明我们是怎样进到你们那里，你们是怎样离弃偶像，归向神，要服侍那又真又活的神。 Baik, di sini memberitahu kita 这里告诉我们， orang-orang Tesalonika sebelum percaya Yesus
这些铁扫罗尼迦的人，当他们信主之前， mereka menyembah berhala. 他们是拜偶像的。 Tetapi setelah percaya Yesus, mereka meninggalkan berhala dan berbalik kepada Tuhan. 但是当他们相信耶稣之后，他们离开了偶像，归向神。 Kita lihat dalam Kisah Rasul pasal 19 ayat 19. 我们来看《使徒行传》的19章19节。 Ayat 19, 19节， banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitab, lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. 19节，凭素行邪术的，也有许多人把书拿来堆积在众人面前焚烧，他们算计书价，便知道共合5万块钱。 Baik, di sini mencatatkan orang-orang yang percaya Yesus di zaman Paulus. 这里说到保罗时代信主的人， Mereka yang melakukan sihir. 他们凭素行邪术的， Dan nilai kitab-kitab sihir mereka ini bukan sedikit. 他们行邪术的这些书籍，他们的价钱不少。 Tetapi setelah mereka percaya Yesus, 可是当他们信主之后， mereka rela memusnahkan kitab-kitab sihir mereka ini. 他们甘愿把这些书拿来把它焚烧。 Jadi inilah pertobatan yang sungguh-sungguh. 这个就是切实的悔改， Meninggalkan kepercayaan yang lama, yang salah, dan berbalik kepada Tuhan. 离开以前错误的信仰，归向真神。 Baik, apalagi langkah untuk menerima anugerah keselamatan Tuhan ini? 再来要领取神的救恩，还有什么步骤呢？ Mari kita lihat yang seterusnya, yaitu harus menerima sakramen baptisan. 这个下来就是要受洗。 Baik, baptisan adalah langkah yang seterusnya untuk memperoleh anugerah keselamatan. 洗礼，接受洗礼就是要领受救恩的方法。 Jadi apakah tujuan baptisan itu? 因此这个洗礼的功效或者说目的是什么呢？ Satu, untuk pengampunan dosa. 第一就是要赦罪。 Dosa manusia seperti yang kita ketahui awal tadi. 这个人的罪，正如我们刚才所知道的， datang daripada Adam. 从亚当那里来。 Dan kemudian ada lagi dosa yang disebut sebagai dosa pribadi. 还有另外一个就是本罪，就是自己所行的罪。 Jadi manusia ini tidak terlepas daripada dosa. 所以人是免不了会犯罪。 Jadi untuk menyelesaikan dosa harus dibaptis. 因此要解决我们的罪，我们要受洗， supaya dosa-dosa itu dapat diampuni. 好让我们的罪能够被除尽。 Sakramen baptisan berarti manusia lama disalibkan. 洗礼的意思就是旧人被钉十字架了， supaya dosa dihapuskan. 好让这个罪身除灭。 Jadi artinya dosa itu mati, maka berarti lepas dari dosa. 这个罪身已经死了，意思说我们已经脱离这个罪了。 Karena itu
adalah mempunyai khasiat untuk pengampunan dosa. 因此这个洗礼有除罪的功效。 Roma pasal 6 ayat 6 hingga 7. 罗马书6章第6节到第7节。 Di sini dikatakan melalui baptisan itu, 这里说到借着这个洗礼， manusia lama kita turut disalibkan. 我们的旧人被钉十字架。 Kuasa dosa itu telah pun dilenyapkan melalui baptisan. 这个罪身接着洗礼已经被灭绝了。 Sebab itu siapa yang mati, sebab siapa yang telah mati, 因此已经死去的人， ia telah bebas dari dosa. 他就从罪里释放出来了。 Tepat. 第4， Bagaimana cara pelaksanaan baptisan yang tepat? 这个洗礼的方法是怎么样进行才算正确呢？ Harus dilaksanakan dalam 3 aksi. 要有3个举动。 Yang pertama, 第一， yaitu harus dilaksanakan dalam nama Tuhan Yesus. 要奉主耶稣圣名来施洗。 Pada hari Pentakosta, 在五旬节的那一天， Petrus berkata, 彼得这样说道： bertobat dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. 你们个人要悔改，奉耶稣基督的名受洗。 Ini tercatat dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 38. 这个是在《使徒行传》第2章38节那里记载。 Dan kemudian kita melihat dalam catatan kisah para rasul ini. 假如我们继续查考这个《使徒行传》的记载， Bermula daripada pasal 2. 从第2章开始， Kemudian kita melihat pasal-pasal yang seterusnya, rasul-rasul membaptis dalam nama Tuhan Yesus. 我们再接着下来，我们都能看到使徒们是为人家施洗的时候是奉主耶稣基督的名来施洗的。 Seperti dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat 16. 就如在使徒行传第8章16节， Jemaat di Samaria telah dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. 这里说到撒玛利亚的信徒是奉主耶稣的名受洗的。 Juga dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat 48. 使徒行传10章48节， Keluarga Cornelius dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. 哥尼流全家也是奉主耶稣的名受洗的。 Kisah Rasul pasal 19 ayat 5. 使徒行传19章的第5节， Murid-murid Yohanes di pedalaman Efesus telah dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. 这个在以弗所的施洗约翰的门徒，他们都奉主耶稣的名受了洗。 Jadi berdasarkan rekod yang dicatat, 所以根据这里所记载的、所记录的， jadi berdasarkan beberapa rekod di sini, 根据这里的记录， Yohanes Rasul membaptis dalam nama Tuhan Yesus. 使徒们都奉主耶稣的名给人施洗。 Jadi kenapa harus membaptis dalam nama Tuhan Yesus?
为什么要奉主的名，奉主耶稣的名受洗呢？ Karena dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12, 因为在使徒行传的4章12节， di bawah kolong langit ini tidak ada keselamatan yang lain selain daripada nama Tuhan. 在天下人间没有赐下别的名，我们能够靠着得救的。 Jadi itulah aksi yang pertama baptisan dilaksanakan. 所以这个就是施洗的第一个步骤。 Baik, aksi yang kedua, 第二个 seluruh tubuh diselam ke dalam air. 要全身入水。 Perkataan baptis dalam bahasa asal 这个洗礼在原文 adalah berbunyi selam. 就是这个浸礼。 Karena orang Yunani memahami makna bahasa aslinya. 因为这些希腊人他们是明白这个原文。 Jadi sehingga kini orang Yunani ini, bangsa Yunani ini masih lagi membaptis dengan seluruh tubuh diselam ke dalam air. 所以到今天，这些希腊人他们施洗还是全身入水。 Seperti juga Yesus dibaptis di Sungai Yordan. 正如耶稣在约旦河受洗的时候， Jadi dibaptis di sungai berarti dapat melaksanakan cara baptisan dengan cara selam. 假如在这个河里施洗的话，意思就是说能够全身入水。 Jadi tempat pembaptisan itu haruslah di air yang ada sumber. 因此施洗的地方要有活水的泉源， Dan air yang boleh mengalir. 就是能够流动的水。 Jadi seperti sungai, laut, itulah tempat membaptis yang terbaik. 好比说河啦、海啦那些是洗礼的地方。 Dan aksi yang ketiga, 第三个步骤， apabila melaksanakan sakramen pembaptisan, 当我们进行这个洗礼的时候， menundukkan kepala ke bawah. 我们要低下头。 Sakramen baptisan 这个洗礼呢， adalah mati, dikuburkan, dan bangkit bersama dengan Tuhan. 就是要与主耶稣一同死，一同埋葬，一同复活。 Dalam Roma pasal 6 ayat 4, 在罗马书的第6章第4节， Paulus memberitahu jemaat di Roma 保罗这样告诉在罗马的信徒， bahwa mereka itu telah dibaptis dalam kematian Tuhan. 他们借着洗礼归入耶稣基督的死， supaya mereka juga dibangkitkan sama seperti kebangkitan Tuhan. 原是叫他们一举一动有新生的样式，好像基督借着父的荣耀从死里复活一样。 Ayat 5. 第5节， Sebab jika telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. 我们若在他死的形状上与他联合，也要在他复活的形状上与他联合。 Jadi maknanya, 意思就是说， aksi baptisan itu harus dilaksanakan serupa dengan cara kematian Tuhan. 我们受洗的一举一动要跟耶稣受死的一举一动一样。 Jadi bagaimanakah keadaan kematian Tuhan itu? 主耶稣死的那个举动是怎么样的呢？ Yaitu menundukkan kepala ke bawah. 就是低下头。
Kalau kita lihat dalam Yohanes pasal 19 ayat 30, 假如我们看这个约翰福音的19章30节，那里记载， sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia sudah selesai, lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. 耶稣尝的那处就说成了，便低下头将灵魂交付神了。 Sebelum Yesus menundukkan kepala, menyerahkan nyawa, 这里说到，主耶稣在低下头，将灵魂交付神。 dia berkata sudah selesai. 他说成了， Jadi artinya melalui kematian Tuhan telah menggenapkan anugerah penyelamatan. 意思就是说，借着主耶稣的死，成就了这个救恩。 Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. 之后他就低下头将灵魂交付神了。 Dengan cara ini barulah sakramen pembaptisan itu berkhasiat untuk mengampuni dosa. 借着这样的方法，这样的洗礼才能够有效的来除掉人的罪。 Sebagai kesimpulan, 一个结论， anugerah keselamatan berkait rapat dengan kehidupan manusia. 这个救恩跟我们的人生有着密切的关系。 supaya manusia dapat diselamatkan. 好让人类能够蒙拯救。 Namun demikian, 虽然如此， haruslah percaya, 我们人类要相信， bertobat dan menerima sakramen baptisan. 要悔改，要接受这个洗礼， barulah dapat diselamatkan. 才能够得救。 Jadi saya rasa penyampaian firman Tuhan sampai di sini. 我们今天晚上的道理分享就到此。 Seterusnya sebelum kita berdoa, 接着下来我们祷告之前， mari kita menyanyi kidung rohani bilangan 279. 我们来唱诗赞美诗的279首。
Baik, untuk mengakhiri kebaktian atas talian kita pada malam ini, 要来结束我们今天晚上线上的布道会， mari kita sama-sama berdoa. 我们将同心来祷告。 Dalam doa ini kita bersyukur kepada Tuhan 祷告的时候，我们感谢主， dan juga menyerahkan jadwal kebaktian kemuliaan rohani atas talian kita bermula pada pagi esok. 我们也交托我们从明天开始的这个线上的领恩会。 Dan juga tidak lupa memohon Tuhan kesehatan yang baik. 我们也求主赏赐给我们健康的身体， agar kita dapat mengikuti kebaktian atas talian ini. 好让我们都能够来参与这个线上的领恩会。 Khususnya jemaat-jemaat di Telupit, gereja Telupit, karena KKR ini adalah untuk gereja Telupit. 尤其是在德鲁比教会的信徒，因为这个是德鲁比教会的领恩会。 Doa yang kedua kali ini kita berdoa cara berdoa biasa dilakukan oleh gereja Yesus benar. 我们第二次祷告的方式是采用我们平时本会的祷告的方式。 Kita akan berlutut dan kita jabatkan tangan. 我们要跪下来，合上我们的双手， Kemudian kita pejamkan mata. 我们闭上我们的眼睛， Kemudian kita mulakan doa kita dalam nama Tuhan Yesus berdoa. 之后我们开始念奉主耶稣基督圣名祷告。 Jadi, kalau kita ada permohonan kita beritahu Tuhan. 假如我们有什么要求的话，我们可以直接向神来祈求。 Selepas itu kita akan berulang-ulang menyebut haleluya, kalimat haleluya, haleluya. 之后我们重复的念哈利路亚。 Itu haleluya itu bermaksud puji Tuhan. 哈利路亚的意思就是赞美神。 Jadi oleh karena jemaat gereja Sunar dikaruniakan dengan Roh Kudus, 因为我们真耶稣教会的信徒都有圣灵， maka kami akan berdoa dengan bahasa roh, 因此我们将用灵言来祷告， yaitu bahasa lidah itu. 就是舌头的声音。 Jadi dialuluhkan pada teman-teman agar mengikuti kami di dalam doa ini. 因此我们非常欢迎各位亲朋戚友跟我们一同来祷告。 Mari kita sehati berlutut dan sama-sama berdoa. 我们同心跪下祷告。